Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari ini. So, hari ini Uncle berada di Putrajaya. Di Lee Meridian. Okay, Lee Meridian Putrajaya. So, belakang tu adalah view untuk apa nama dia ni? IOI Mall. IOI Mall. Yang sedia ada. Diorang tengah buat renovation untuk buat the biggest mall in KL lah. So, hari ini Uncle akan share lagi beberapa tips. Perkenalkan diri dulu. Okay, nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, hari ini Uncle sama wife Uncle, iaitu... Hai, saya Len Ramli, saya wife dia. Dia selalu mau suruh saya join dia punya live ni, dia punya video ni. So, saya reda je lah. So, Uncle perlukan satu orang awam untuk bertanyakan apa-apa dari perspektif seorang awam lah. Dan sebab itu nanti Uncle orang bawa. cakap aku annoying lagi. Tak apa. Sebab apa? Fahaman seorang peguam dengan seorang orang awam tu berbeza. So, pasal itulah Uncle perlukan persepsi orang awam tu untuk bertanya. Supaya follower Uncle juga faham apakah maksud ataupun isi yang tersirat terhadap persoalan-persoalan yang selalu followers soal Uncle dalam WhatsApp kah ataupun Messenger kah. So, hari ini Uncle akan share lagi. Cerita dulu kenapa kau datang sini. Oh ya, Uncle hari ini datang ke KL untuk menghadiri kursus perundangan syariah kemarin di table tinker di Bangi table tinker. So, kemarin ada ramai lawyer-lawyer yang join kursus tu mengenai perundangan syariah untuk tambah ilmu. Ya, untuk tambah ilmu. Tengok tua-tua pun hebat. Masih lagi still ongoing hadir kursus perundangan, dan insyaAllah mungkin dalam bulan depan lagi ada beberapa kursus. Kasih dulu apa tu hartas pencarian. Okay. Secara simple. Okay. Harta sepencarian, apa yang kita faham tentang harta sepencarian? So, apa yang Uncle pelajari, harta sepencarian mengikut undang-undang syariah adalah apa-apa harta yang dimiliki oleh salah satu either wife atau husband di dalam tempoh perkahwinan. Sama ada harta itu sumbangannya adalah sumbangan tunggal ataupun sumbangan bersama. Sumbangan tunggal tu macam satu orang saja yang beli. Contohnya suami dia yang kerja, isteri dia nak bekerja. Suri rumah. So, maksudnya harta itu dimiliki dengan satu saja sumbangan. Suatu perkahwinan. Yes. Ramai orang tanya tu. So, maksudnya di sini apa yang dimaksudkan di dalam undang-undang section 122 tu, ada 3 perkara harta pencarian ni. Yang pertama tadi itu adalah sumbangan solo ataupun sumbangan tunggal. Yang kedua ada sumbangan dua-dua pihak, suami dan isteri. Yang satu lagi itu adalah harta yang dimiliki sebelum perkahwinan tetapi dimajukan sewaktu dalam perkahwinan. Sama ada dimajukan secara tunggal ataupun dimajukan secara bersama. Adakah ini hanya semasa selepas bercerai kah boleh buat? Sebenarnya harta pencarian boleh dituntut melalui 3 keadaan. Yang pertama adalah bercerai, yang kedua adalah salah satu meninggal pasangan tu, yang ketiga adalah poligami. Okey, seandainya berlakunya poligami, maka si isteri atau si suami boleh memohon harta sepencarian. Betul lah orang cakap, kalau ramai orang tanya apa yang dong perlu buat bila suami dong berpoligami. So, antaranya dong boleh buat harta sepencarian lah kan? Ya, betul. Kamu perlu buat harta sepencarian bagi yang berpoligami supaya benda ini tidak bercampur aduk apabila berlakunya kematian. Sebab apa? Harta yang diperolehi semasa di dalam perkahwinan bagi isteri yang pertama tu lebih banyak berbanding isteri kedua. So, benda tu yang akan bercampur tu. So, sebelum dia bercampur, perlulah diasingkan. Okay? So, seterusnya Hari ini kita mau cerita pasal
pasal perceraian lagi, tapi kita cuba twist dia supaya dia lebih senang kita faham, okay? Iya, ada beberapa perkara ataupun fakta nih, kalau kamu buat dia akan boleh menyumbang ke arah perceraian. So elakkan benda ni daripada berlaku di antara suami dan isteri. So macam mana pun orang pasangan tu berusaha, perceraian tetap akan berlaku jika kesalahan ini dibuat. Sebab pasangan yang bertahan dengan hubungan buruk hubungan buruk di antara pasangan tu, dorang akan cuba untuk membaik pulihkan dia punya hubungan tu. Dia cuba membahagiakan dalam keadaan tu cepat atau lambat, tapi dalam realitinya kadang-kadang keadaan tu jadi semakin buruk dan tiada pun perubahan. Okay. Sebab semua hubungan yang berjaya tu dia memerlukan hubungan yang keras, usaha yang sangat kuat lah, dan seimbang antara kedua-dua pasangan tu. Jadi bila ada masalah yang muncul, kedua-dua pasangan tu wajib menyelesaikan secara bersama. Contohnya tidak kira lah dari segi pengorbanan kah, kompromis kah, komunikasi dan sebagainya. Yang penting ada usaha. Tapi kadang-kadang macam mana pun cara pengorbanan, kompromis, semua jenis usaha tu, kadang-kadang tiada hasil pun. Jadi bagaimana cara yang kamu yakin bila pasangan kamu tetap juga buat benda-benda yang kamu terpaksa juga mengambil keputusan untuk bercerai. So maksudnya di sini perkara yang kamu elak adalah satu perkara yang tidak boleh kamu bincang sampai menyebabkan perkara itu berlarutan hingga perceraian akan dipilih. Maksudnya, contohlah, sebab lelaki ni atau perempuan ni dia ada dua perangai. Satu perangainya adalah di depan publik dan satu perangainya adalah bersama si isteri. Kadang-kadang dua perwatakan yang berbeza. Oh, jadi betul lah. Ya, sebab itulah kamu kena accept dan kamu kena berbincang dengan pasangan. Seandainya perangai itu kamu tidak suka, dan kamu kena guide pasangan kamu tu apa yang sepatutnya dia lakukan. Sebab kalau kamu biar sampai bertahun-tahun, benda tu akan menjadi duri di dalam hubungan kamu. Itulah yang orang cakap biasanya pasangan yang jumpa uncle tu perempuan lah ataupun lelaki, dia cakap saya sudah lama tahan ni uncle, tapi hari ini saya cakap why, kenapa sudah 15 tahun baru hari ini mahu menuntut cerai, padahal dia sudah macam gitu sudah 15 tahun. So maksudnya di sini apa yang contoh uncle mau bagi tahu, benda tu tidak dapat diubah daripada awal perkahwinan hingga ke akhir perkahwinan. So maksudnya kamu kena berusaha untuk menyelesaikan perkara itu dalam masa yang singkat, jangan terlalu lama. Contohlah, kalaulah si lelaki ini suka orang cakap balik lambat, benda tu kamu kena communicate ataupun kamu kena berbincang untuk menyelesaikan perkara begitu tu secepat mungkin. Jangan tunggu orang cakap 10 tahun baru mau ungkit lagi benda ni. Jadi benda-benda perkara macam gini ni, ini selalu berlaku terhadap pasangan ni, terutamanya bini. Dia ungkit balik dan itulah alasan yang digunakan untuk bercerai. Kalau boleh satu kali dia balik lambat, so isteri tanya sudah kenapa. Yes, kalau dan komunikasi lah. Komunikasi yang orang cakap boleh menyelesaikan masalah tu. Okay, so yang pertama, walaupun sudah berusaha keras-kerasnya untuk supaya tidak bercerai, pasangan masih buat alasan ni, masih buat perangai ni. Pasangan tu tidak lagi layan kamu macam dulu. Macam contohnya masa baru-baru couple, jarang pula kamu nampak benda-benda negatif di dalam kamu punya pasangan. Terus tiba-tiba bila pasangan tu sudah melihatkan dirinya yang sebenar dan kamu rasa tengok sini tengok aku bercakap.
dan kamu rasa dia bukan pasangan yang baik sudah, yang kamu harap. Jadi yang ketidakseimbangan ni, yang saling memahami, saling mengisi semua ni, tiada sudah di antara hubungan kamu, dan kamu lagi lebih banyak menghabiskan masa dengan dalam hubungan tu, dan bersabar aja dan berharap dia akan berubah ya di satu masa. Sudah sampai tahap macam tu. Ya, ada contoh lagi macam gini lah. Masa kamu couple kan, si lelaki yang bayar kono. Tapi bila sudah kawin, semua akan keluarkan duit oleh si istri. Benda-benda begini nih yang banyak berlaku. So, Uncle advice kepada semua suami atau lelaki supaya maintainkan perlakuan atau tanggung jawab yang baik tuh. Okay? Sebab dalam ingat di dalam harta pencarian, dalam undang-undang syariah itu sendiri, walaupun kamu cakap kamu ada menyumbang, ini Uncle bagi rahsia di dalam tuntutan harta pencarian. Ini bagi pihak lelaki lah yang berharapkan sumbangan dia ada semasa untuk contoh Uncle bagi tuntutan terhadap sebuah rumah. Ini adalah melalui undang-undang. Kadang-kadang si lelaki, dia contohnya loan ini di-loan oleh si istri. Jadi bila pinjaman ni pembelian rumah ni melalui pinjaman seorang istri, so si suami lah yang membayar bulan-bulan contohnya. Okay? So bila dia bayar bulan-bulan, secara tidak langsung dia bagi tahu dia ada menyumbang terhadap pembelian rumah tersebut. Itu yang kita faham apabila suami membayar rumah dan si istri ini merupakan peminjam terhadap pembelian rumah tu di bank. Di dalam undang-undang harta pencarian mengikut section 122, walaupun si suami itu mempunyai sumbangan terhadap pembayaran bulanan, di dalam undang-undang itu tidak dianggap sumbangan. Kena ingat Kenapa pula? Sebab itu dianggap tanggung jawab. Oh, begitu. Orang belajar kemarin gitu. Yes. So, maksudnya di sini istri mempunyai portion yang besar di dalam hal itu. Walaupun dia suri rumah. Walaupun dia suri rumah, portion si lelaki yang membayar terhadap loan istrinya tu, itu adalah dianggap tanggung jawab terhadap anak-anak dan istri. Kamu kena fikir yang itu. Berat tanggung jawab lelaki, yes. kan? So maksudnya di sini, bayangkan kamu mengharapkan itu sumbangan, sebenarnya itu bukan sumbangan. Itu tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap keluarga dan istri dia. So maksudnya di sini, seorang suami itu dia punya tanggung jawab adalah memastikan keluarganya itu dari segi kebajikan, keselamatan, perlindungan, apa semua tu. So benda-benda ni merupakan perkara wajib. Jadi janganlah mengambil kesempatan terhadap istri yang mempunyai pendapatan. Kamu teruskan untuk menanggung ataupun berkomitmen terhadap istri dan anak-anak tersebut. Okay? Yang kedua, kamu selalu berharap pasangan itu akan berubah, dan hati kecil kamu tahu perubahan itu tidak pernah akan jadi. Dia beginilah, janganlah kamu mengharapkan suatu perubahan jika yang mengharap itu pun tidak berubah. Maksudnya di sini kamu kena fair and square. Bila kamu mau pasangan kamu berubah, kamu pun kena berubah. Contoh, kamu mau seorang lelaki yang boleh menjadi imam konon kepada kamu, tapi kamu ni perempuan sama juga dan sembahyang. So dia punya cara, kita kena berubah bersama-sama. Maksudnya kalau kita mau laki suami kita solat 5 waktu, so si bini pun kenalah berubah dulu untuk solat 5 waktu dan bawa laki itu bersama. Jadi begitulah yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang pasangan ni dia terlalu mengharapkan sesuatu kepada pasangan yang lain tanpa memuhasabah diri dia sendiri.
Jadi benda begini sebaik-baiknya kita kena berubah bersama-sama. Contohlah, laki kita tidak suka bab ini dan kamu tidak suka laki kamu punya hal yang begini. Kamu kena bincang, okay, saya pun akan ubah yang ini, husband pun akan ubah begini. So dia ada give and take. Bila kamu rasa kamu terpaksa juga bercerai sebab bila akhirnya pasangan kamu tu dia macam letak dalam mindset kamu yang kamu mesti terima perangai buruk dia tu, dan akhirnya kamu macam terpaksa expect benda yang mustahil, dan akhirnya dalam hidup kamu tu kamu hanya bohong dengan diri kamu sendiri. Di saat itulah yang kamu sudah perlu boleh memikirkan option untuk bercerai. Yes, sebab benda-benda begini ni Uncle pernah ada satu klien di mana dia berhadapan dengan suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu berperangai, orang cakap, berjudi. Judi online. Judi online lah, macam-macam judi lah, yang penting berjudi lah. So benda ni Uncle pernah tanya dia, kenapa mau bercerai? Saya sudah tidak tahan, saya punya suami, dia cakap kuat berjudi. Sudahlah, tidak cukup pendapatan, dia ni gila berjudi. Judi yang macam mana? Macam-macam jenis judi dia cakap. Jackpot pun dia main, online pun dia main. Semua dia sapu lah. Orang cakap apa-apa berbentuk perjudian ni memang dia suka. Dia macam mengharapkan satu kemenangan. Jadi masalahnya benda ni berlarutan sehingga bertahun-tahun. Jadi begini, Uncle mau nasihat kepada semua wanita, kamu jangan mengharapkan magic. Jadi bila kamu memilih pasangan tu, kamu sudah tahu dia ni tai judi, jadi elakkanlah berpasangan dengan orang kaki judi. Kalau kamu tahu kamu punya suami dulu ni kaki perempuan, so benda ni percentage tertinggi akan berlarutan berpanjangan. Mana tahu dia sudah berubah? Mana tahu sudah berubah tu berapa percentage dia. Itu yang perlu kamu hadapi. So Uncle punya advice, jangan main api. Kalaulah boleh, pilihlah yang tiada perangai yang kamu tidak suka tu. Okay? So benda-benda begini, kalau dia bilang aku janji ni, aku tak sudah buat ni. Okay, bagi mereka yang ditabur janji, kamu boleh mencuba melalui satu ikatan perjanjian. Ni ramai orang tanya ni. Ramai orang tanya sebab kadang-kadang dorang ni bercinta terlampau mau rak. Waktu tu orang cakap tai kambing pun rasa coklat. So okay, kita nak payah cerita lah yang benda lepas. Apakah solution yang perlu kamu buat bagi suami atau si isteri yang berjanji tidak akan melakukan perkara tersebut? Nah itulah saya ada fungsi di sini. Kalau dia sudah bercakap soal undang-undang, saya pun boleh mengantuk nih dengar. Okay, so maksudnya apa yang perlu kamu buat adalah dapatkan seorang peguam syar'i untuk membuat satu perjanjian persetujuan. Okay, perjanjian tu antara siapa dengan siapa? Antara isteri dengan suami dan diendoskan ke mahkamah syariah. Apa bentuk perjanjian selalunya, apa isi penting dia tu? Yang penting je. Okey, dia akan melibatkan banyak perkara. Contohnya melalui nafkah isteri, nafkah anak, tingkah laku seorang suami seandainya ingkar terhadap perjanjian tersebut. Dia macam perjanjian supaya kau buat ini, kau jangan main judi, gitu kan? So maksudnya kamu boleh buat satu perjanjian, seandainya dia langgar, maka perceraian boleh berlaku. So di situ ada perjanjian, dia sanggup sign, ada saksi apa semua. So senanglah kamu punya cerai. Suka hati kah apa-apa saja dalam term sana tu? Terms tidak boleh suka hati, kena berlandaskan undang-undang. Itulah kena ada peguam. Yes, kan? Kena ada peguam apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Contohnya dia kena committed terhadap nafkah isteri, nafkah committed anak. Tu kena bayar. Maksudnya bayar bulan-bulan, setiap berapa, setuju macam mana menyediakan tempat tinggal, rumah kah, yang macam mana. Mungkin semua kamu boleh state di dalam perjanjian. Kalau ada sudah nafkah wajib bayar tu tak ada duit, so mau main judi.
Yes, sebab Selalu apa? begitu. Kalau kamu buat perjanjian, dia akan committed terhadap tanggung jawab. So, bila dia sudah bayar tanggung jawab tu, secara orang cakap otomatik, duit dia telah disalurkan kepada anak dan isteri. Jadi, berkemungkinan untuk dia berjudi itu agak rendah lah. Sebab duit sudah, anda cukup sudah mau berjudi kan. So, kamu kena pandai untuk twist benda ni untuk dibuat perjanjian yang sah dari segi undang-undang syariah. Okey, itulah yang Uncle cakap. Setiap perkara itu tidak semestinya berakhir dengan perceraian. Kamu boleh membuat satu solusi dengan membuat satu ikatan perjanjian. Okey? So yang ketiga, yang ketiga pasangan mungkin akan terpaksa bercerai bila setiap kali kamu ada masalah, kamu mau minta kerjasama demi kebaikan kamu berdua, selalunya orang antara salah satu pasangan tu dia akan respon dengan marah, lepas tu dia mengelak, lepas tu dia balik-balik kasih salah kamu, dan mungkin ini berlarutan macam lebih daripada 5 tahun kah, macam gitu. Yes. So maksudnya perkara yang demikian, apa sebenarnya yang boleh kamu buat? Sebab benda ni bila kamu mau try bincang sama pasangan kamu, dia kamu marah, akan mengelak, benda tu akan terjadi. So, Uncle punya advice adalah kamu kena jumpa dengan peguam syar'i untuk mendapatkan hikmat dia. Counseling pun boleh kan? Yes, counseling pun boleh. So, maksudnya di sini, apabila kamu ada usaha di dalam membentuk atau mendamaikan atau merukunkan rumah tangga kamu tu, kamu ada satu poin di mana apabila kamu membuat satu tuntutan perceraian, blame tu akan diserahkan kepada pihak sebelah. Kesalahan. Yes, sebab apa? Kamu sudah cuba. Okay? That's why itu, sebelum kamu membuat satu keputusan bercerai itu, kamu perlu ada usaha untuk perdamaian ataupun ada usaha untuk mengelakkan persengketaan itu berterusan. Jadi bab-bab begini ni kamu kena alert. Sebab kamu kena tahu setiap pasangan tu dia ada ego masing-masing dari segi lelaki ataupun perempuan. Jadi keegoan dia orang tu akan hanya dapat diatasi melalui orang tengah. Orang tengah ni contohnya macam pegawai agama, peguam syar'i, orang yang berautoriti terhadap undang-undang. Bukan kawan di FB. Bukan kamu melalui mamak mentua, bapak mentua, jangan. Boyfriend. Sebab apa? Benda ni akan lebih mengeruhkan keadaan. Lagi besar. Jadi ada orang kadang-kadang dia cuba share dengan dia punya kawan rapat kono. Lepas tu kawan rapat dia lain lah pula jantina. Nah, jadi lain. Jadi elakkan share masalah rumah tangga dengan kawan yang berlainan jantina, sebab dia akan bertukar kiblat tu nanti. Maksudnya dia akan beralih arah kepada benda yang di sebaliknya lagi. Ambil peluang di atas benda yang keruh. Yes, jadi elakkan jadi benda yang demikianlah. Berjumpalah kepada mereka yang berautoriti. Contohnya pegawai agama, konseling ataupun peguam syar'i. Benda-benda begini adalah lebih baik berbanding dengan orang terdekat. Orang terdekat ni contoh ibu bapa. Sebab tak dikuatiri apabila kamu mengadu terhadap orang terdekat ni, dia akan menambahkan lagi kekeruhan tersebut. Tambah ajinomoto. Maksudnya dia akan menyemarahkan lagi itu emosi. Apalagi kalau anda kena suka kan, tambahlah. Jadi benda begini elakkan. Jadi apapun, selalunya orang ada pasangan ni dia mau berusaha untuk buat hubungan tu jadi lebih baik, tapi satu pasangan yang satu tu dia selalu tolak mentah-mentah, lepas tu dia nak mau peduli dan dia balik-balik bikin marah, bikin panas saja, dan dia kasih salah sejak sama kamu. Itu masanya yang kamu, dan bila dia sudah berlarutan bertahun-tahun, perceraian ialah satu option. Yes, sebab apa? Benda ni macam berulang juga bab yang sama, iaitu benda yang tidak boleh bawa bincang. Sebenarnya bukan tidak boleh bawa bincang, kamu yang tidak buat benda ni supaya benda ni di-solve dengan problemnya. Macam Uncle cakap tadi lah, jumpalah orang yang berautoriti. Bukan jumpa orang yang silap orang.
Contohnya keluarga terdekat yang boleh menyemarakan api, kawan lah apa kan. Sebab benda-benda begini, kawan ni kamu akan jumpa dua jenis. Satu yang bagus, satu yang tidak bagus. Jadi bila kamu jumpa yang bagus, mungkin dia akan menasihati benda yang sama, yaitu berjumpalah dengan pegawai agama maupun pegawai perundangan ataupun peguam syar'i lah. Sebenarnya ada orang ni malas sudah mau berusaha mau memperbaiki hubungan tu. Padahal kalau mau satu hubungan yang sukses tu kena ada kedua-dua pasangan yang seimbang lah usaha. Jadi kalau sudah tiada lagi keseimbangan tu, satu saja yang berhabis, maka lebih baik putuskan jauh hubungan tu dan cari orang yang lebih baik untuk bekerja sama dengan kamu. So yang keempat, bila dalam kehidupan kamu tu kamu rasa kamu punya pasangan tu suami atau isteri, contohnya kalau isteri, bila kamu rasa dalam hidup kamu suami kamu tu langsung tiada seorang contribution dalam hidup kamu, macam orang lain lebih banyak bagi contribution dalam hidup kamu. Contohnya macam kawan-kawan, macam bila ada masalah, soalnya suami isteri akan bercerita kan, bercerita, jadi suami akan tolong selesaikan masalah. Kalau mungkin tidak dapat selesaikan masalah, mungkin suami akan dengar masalah kita. Tapi bila dalam situasi ni suami isteri tu, dorang sudah tiada macam gini ni. Dorang merasa macam kalau isteri, suami langsung tiada sudah part dalam life. Macam kawan-kawan lagi memberikan impact kepada dorang punya life. Jadi maksudnya di sini pastikan pasangan tu janganlah sampai pasangan kamu terasa macam kamu tiada part sudah dalam hidup. Jadi make sure pasangan tu ada fungsi dia di antara satu sama lain. Janganlah sampai jadi macam begitu. Sebab hal macam yang disebutkan tadi ni, di mana si isteri merasakan suami dia ni tidak dapat bantulah, kalau dicakap pun tidak mau mendengar lah. Hal-hal begini ni memang selalu jadi apabila pasangan tu sudah lama. Contohnya anak pun sudah besar. Mungkin lah kalau jadi jangan kasih biar lama-lama, nanti dia kebiasaan, Mbak. Bila benda ni sudah jadi bengkak, maka itulah sebab berlakunya tuntutan perceraian. So pastikan benda ni kamu elakkan. Apabila ada saja mau jadi macam gitu, cepat-cepatlah kamu perbaiki hubungan tu. For example kan, macam bila kau rasa kau single lagi bagus. Contohnya macam macam kalau kau kerja kan, kau penat kerja, dan mungkin kau mau reward diri kan, mungkin kau mau pergi melancong ke apa. Tapi ada satu certain point kau macam dalam fikiran kau rasa kan, bagus aku bukan lagi begitu, memang selalu melancong sendiri, single pun tanpa suami. Di situ macam sudah terbiasa yang suami tepat, bah. Yes. So kalau kamu sudah rasa diri kamu macam gitu, better kamu cuba ubah. Sebab benda begini adalah satu tanda yang dimana pasangan kamu tu sudah apa orang cakap, tidak seberapa penting atau sudah tidak berapa ada fungsi di dalam kehidupan kamu. So berhati-hati dengan perubahan tersebut. Kalau boleh, setiap aktiviti ataupun contoh yang macam kena cakap tadi tu, yang melancong tu, jangan biarkan diri kamu untuk melancong secara solo. Boleh juga, tapi balance kali ya. Sebenarnya cuba elakkan lah, sebab banyak benda yang boleh terjadi kan. Kalau kita tengok pun di wayang-wayang mana tu terjadinya cinta berputik di luar negara lah apalah. Sebab bab-bab begini ni kita tidak tahu sama ada dia akan terjadi ataupun tidak. So probability akan terjadi tu ada. So elakkan lah. So pasal tu lah kalau boleh pergilah bersama pasangan kamu. Okey, seterusnya? Seterusnya ialah bila kamu rasa kamu berkorban lebih banyak untuk pasangan. Contohlah isteri lah selalu kan, isteri dia selalu berkorban lebih berbanding dengan suami. Padahal suami lah yang perlu berusaha untuk berkorban untuk keluarga kan. Tapi perempuan ni kan lain, kadang dia rasa
perempuan ni bila dia bekerja, lepas tu gaji dia lebih tinggi dari lelaki dia kan. Kadang-kadang dia malas mau fikir batu. Dia malas mau fikir. Jadi dia biar je. Tapi last suami ni kan dia makin selesa, dia beda je. Last perempuan tu yang kena berkorban. Jadi last dia makan hati. So itulah mungkin dalam poin di sini cakap yang perceraian, salah satu kesilapan yang dorang buat ni, inilah akan lead kepada perceraian. Yes, so di sini awal-awal kita nampak inilah masalah apabila kamu mempunyai satu pasangan yang tidak sekufu di dalam hukum syarak. Di dalam hukum syarak itu sendiri menasihatkan apabila kita memilih pasangan tu biarlah sekufu. Apa maksud sekufu? Maksudnya yang sama taraf atau taraf seorang lelaki itu lebih tinggi. Apabila kamu berhadapan dengan seorang istri di mana level dia lebih tinggi daripada kamu, hal demikian boleh terjadi atau lebih percentage terhadap perasaan tu lebih tinggi, melainkan istri kamu tu ada mutual understanding terhadap suami. Sebab semalam Uncle ada belajar yang baru di dalam perundangan, apabila ada mutual understanding terhadap si suami yang berkedudukan surah rumah ni. So, nama dia surah rumah? Yes, surah rumah ni. Oh, nama baru lah tu. Itu istilah dalam perundangan, di mana surah rumah ni dia akan terlepas daripada tanggungjawab seperti mana di dalam undang-undang. Yang penting dia ada mutual understanding. So bagi golongan surah rumah, make sure kamu buat satu perjanjian mutual understanding yang disaksikan oleh beberapa orang saksi. Okay? Sebab mutual understanding ni akan melepaskan diri kamu, seorang suami itu, daripada memberi tanggungjawab terhadap nafkah. Macam mana lah mau buat? Sebab dalam agreement tu adalah sebaik-baiknya, tapi agreement ni kadang-kadang boleh melukakan hati si isteri. Jadi apa yang sebaik-baiknya, kamu berterus terang. Contoh, kamu berterus terang dengan orang yang kamu rapat, cari saksi di mana si istri itu perkahwin dengan kamu, dia sudah tahu kedudukan kamu ni, kamu bukan berpendidikan tinggi, tapi kamu seorang yang penyayang, take care terhadap anak-anak. Maksudnya bertukar, itu dia punya kerja. Suri ke surah. Ya, surah rumah ni maksudnya seorang suami yang take care pasal rumah, house husband lah. Jadi benda-benda begini di dalam undang-undang dia boleh orang cakap terlepas daripada tanggungjawab memberi nafkah anak dan isteri itu melalui kewangan. Dia hanya melalui tenaga, kasih sayang, penjagaan dan pemeliharaan keluarga. Okay? So bab-bab begini kita perlu alert. Jadi pastikan kamu ada mutual understanding tu dengan beberapa saksi. Contoh saksi ini mungkin keluarga kamu lah, di mana memang isteri kamu melepaskan tanggungjawab kamu menjadi seorang suami itu yang dalam pemberian nafkah. Bukan yang lain lah, nafkah zahirah, bukan batin. Jadi kena faham lah tu benda tu dari segi perundangan. So poin seterusnya, pasangan yang berubah bila kita cuba meninggalkan dia. Contohnya macam gini ya. Contohnya suami isteri tu relationship dia biasa aja. Lepas tu satu hari ni isteri tu dia terkedapatan yang suami dia ni ada affair contohnya. Okay? Jadi isteri dia ni dia rasa kecil hati, so dia pergi memohon cerai lah, dia jumpa peguam, lepas tu dia mohon cerai. Jadi bila si suami ni dia dapat saman lah, contoh kan, dia dapat saman, so dia terkejut isteri dia boleh buat keputusan begitu. Jadi konon dia mau berbaik lah, dia mau berbaik. Tapi macam at the certain point, macam after like 2-3 months itu dia balik lagi perangai dia. So mungkin yang mau balik lagi perangai dia ni ngam lah dengan tajuk kita ni, yang dia kena ambil keputusan untuk bercerai juga, sebab dia tak pandai berubah-berubah pun. So adakah bila dia balik lagi perangai dia, lepas tu balik lagi proses perempuan ni mau minta tuntut cerai, lepas tu bagi peluang lagi, nanti lepas 3 bulan lagi dia akan balik lagi ke perangai yang macam gitu tu? Contohnya. Sebab dalam hal ini yang lebih arif dan lebih mengetahui adalah pasangan tu sendiri. Sebab hubungan suami isteri ni kamu dua saja yang tahu macam mana perangai suami kamu. Balai omong kosong. Ya. Janji
janji tinggal palsu lah. janji. Maksudnya di sini, apa yang Uncle boleh advice selaku peguam syar'i, apabila berlakunya demikian, di mana si suami itu berkemungkinan bertaubat ataupun taubat, ada dua. Tapi So kamu bertindak dengan membuat perjanjian dengan peguam syar'i, dan dia akan berjanji tidak akan buat macam itulah. Seandainya berlaku, maka perceraian merupakan satu yang dia tidak boleh elakkan, dan si suami itu bersetuju. Sekurang-kurangnya kamu memberi peluang kepada si suami melalui ikatan perjanjian. Okey, so tidaklah ada istilah macam tadi itulah berulang, apply tarik balik, apply tarik balik, apply tarik balik. happen kan? Memang ada happen. Ada yang buat sampai 2 kali tarik balik. So maksudnya di Lepas tu sini, balik lagi perangai lelaki dia. yes, tapi mungkin waktu tu lagi hebatlah si suami tu. Sudah sampai satu tahap yang lebih jauh lah. So elakkan benda ni berlaku dengan membuat perjanjian bersama peguam syar'i. So poin seterusnya yang isteri kena berfikir untuk mengambil keputusan bercerai bila perlakuan suami dia semakin lama semakin buruk, semakin teruk. Contohnya macam mula-mula dia hanya kasih rendah-rendah kamu je. Sekarang dia pandai mula teriak kamu contohnya. Lepas tu last dia pandai memukul. Macam semakin lama dia semakin teruk. Dulu konon dia pandai bohong-bohong. Dia cakap mungkin dia bilang dia keluar dari outstation ke. Lama-lama dia boleh bercakap yang tak bagus pun di depan kawan-kawan dia. So macam kalau sudah jadi macam gini, berapa lama lagi kamu mau tunggu untuk kamu sedar sampai hubungan ni jadi lebih teruk lagi? Mau macam mana? Mau sampai kes bunuh? Inilah mustahil lah ya, paris-paris lah. So, okay. Di dalam hal ini, Uncle mau tambah lagi. Apabila berlakunya satu pergaduhan yang melibatkan tindakan fizikal, selalunya pasangan yang jadi mangsa ni dia akan buat satu laporan polis. So di dalam undang-undang, laporan polis tu tidak akan diguna pakai selagi mana laporan polis tu tidak ada siasatan. Banyak orang buat laporan, dia hanya buat laporan polis tapi tidak ada siasatan. So make sure bagi pasangan yang menjadi mangsa terhadap salah laku fizikal, make sure kamu minta laporan polis tu supaya suami ini disiasat. Okay. Selepas disiasat oleh pihak polis, pastikan kamu dapat satu surat kecederaan kamu tu melalui hospital terhadap report terhadap kecederaan yang berlaku pada hari tersebut. Okey, di mana hari tersebut yang dimaksudkan tu adalah yang melalui siasatan tu. Mungkin kalau ini boleh cerai fasakh atau taktikah begitu. Ini fasakh. Campur sikit lah dengan apa cerai kita boleh apply fasakh, tapi dengan syarat ada mengikut pendapat beberapa hakim adalah lebih baik apabila kamu menerima kecederaan tu, kamu kena pergi hospital dahulu. Bukti kan? Sebab apa? Orang yang sakit ni dia akan pergi mendapatkan rawatan, bukan mendapatkan report. So the best way is dapatkan dulu rawatan di hospital dan dapatkan dulu laporan terhadap kecederaan tu, barulah dibawa ke balai polis. Selepas dibawa ke balai polis untuk report, pastikan report tu disusuli dengan siasatan polis. Dengan 3 ni step tadi ni boleh menguatkan tuntutan fasakh kamu di mahkamah syariah. Ingat apabila sakit dipukul, first adalah jumpa hospital. Jangan kamu pergi balai dulu. Sebab apa? Pernah ada satu kes di mana seorang peguam bela ataupun peguam defendant terhadap tuduhan salah laku pukul tu. Kes itu dipertikai disebabkan oleh kesakitan yang berlaku. Sebab dia cakap apa? Peguam tu cakap, kalau betul kamu sakit terhadap ini, kenapa kamu tidak pergi hospital? Maksudnya, kamu tidak sakit. Kamu hanya mengada-ngadakan sakit untuk buat laporan polis. Pula. Yes, sebab apa? Secara logiknya, orang sakit akan ke hospital. Dia bukan pergi balai polis. So, pengalaman ini melalui story case ni, kita ambil iktibar apabila berlakunya kecederaan, first kamu ke hospital dulu untuk dapatkan rawatan dan laporan.
baru pergi ke balai polis. Itulah cara yang betul. So, peguam lawan tidak boleh pertikai lagi terhadap kecederaan kamu. Okay? Sebab kalau kamu pergi polis, dia cakap tidak sakit kan, pasal tu kamu pergi polis dulu, baru kamu pergi hospital. Kalau kamu kesakitan, kamu akan pergi hospital dulu untuk dapatkan rawatan. That is the logic thinking. So, buat dulu laporan perubatan ataupun dapatkan rawatan dulu, baru kemudian dia pergi ke balai polis. Sudah pergi ke balai polis, pastikan report disusuli dengan mohon disiasat perkara tu. Okay, so poin seterusnya, macam suami ni dia sudah buat silap, dia balik-balik berjanji mau berubah, contohnya balik-balik janji mau berubah, tapi kamu punya mindset ni dalam fikiran kamu ni ataupun hati kamu ni, kamu sudah terlanjur benci dia. Macam kamu tidaklah mengaku depan-depan yang kamu benci dia, tapi macam kamu rasa macam kamu putus harapan sudah. Memang tiada hati sudah dengan hubungan yang balik-balik mau berubah, janji mau berubah tapi tidak berubah. Janji selalunya yang melibatkan orang ketiga lah. Okay, teruskan. Itu apa? Itu yang poin yang seterusnya, yang kamu kena deep down you know that you still have to stop the relationship. Maksudnya di dia sini macam mental torture apa ni. Macam balik-balik kena tipu, bilang tiada affair tapi di belakang masih lagi ada hubungan-hubungan, contohlah. Ataupun macam suami yang ada drugs problem kan. They always say that dia sudah stop. Last macam hati perempuan dia bosan sudah. Okay. Tidak sudah hati. Itulah kalau cakap tadi, benda ni boleh kamu prevent melalui ikatan perjanjian di mahkamah syariah terhadap tingkah laku tersebut. Jadi benda ni tidak akan berulang banyak kali. Maksudnya orang yang bagi peluang tanpa membuat satu ikatan perjanjian bersama, benda ni akan berulang lah. So maksudnya di sini, apabila kamu sudah bagi maaf kepada pasangan kamu, suami ataupun isteri, terhadap tingkah laku dia sebelum tu, pastikan kamu memaafkan dengan membuat perjanjian di peguam syar'i punya firm untuk benda ni merupakan last warning yang paling akhir. Kalau dia buat, efek dia begini, cerai kah, sudah cerai, ada perjanjian terhadap mungkin anak kah, apakah semua ni, supaya menjadi ketakutan terhadap pasangan yang telah diberi peluang. Okay? Poin seterusnya, bila kamu sudah tidak rasa kamu dapat menghargai pasangan kamu macam dulu, macam gara-gara banyak betul sudah dia punya kesalahan yang terlampau tinggi menggunung tu, so kamu tidak dapat lagi menghargai. Jadi lebih baiklah kamu akhiri hubungan ni daripada kamu terluka lebih banyak lagi. Ya, sebab apa? Hal demikian, maksudnya di sini ini makan dalam lah. Makan dalam, ya. So tak payahlah mau tunggu sampai makan dalam tu ke tahap gaban, tahap dewa. Kalau ada sudah benda tu, kamu pun tidak boleh sudah prevent, kamu sudah tidak boleh bawa bincang, kamu pun tidak rasa hidup tu seperti orang laki bini. Jadi cepat-cepatlah bertindak untuk mengakhirkan hubungan perkahwinan tu sebelum dia menjadi lebih parah, sebelum dia menjadi sampai ke tahap tindakan fizikal, sebelum dia menjadi ke tahap yang orang cakap yang kamu sendiri susah mau jumpa anak kamu. Jadi benda begini seharusnya kamu dari awal lagi terus buat tindakan. Jangan mau tunggu orang cakap umur 60, umur 50 baru mau buat tindakan. So tidak sesuai lah mau buat tindakan yang orang cakap kubur kata mari, kan? Jadi benda-benda macam gini ni kita jangan tunggu sampai tahap yang orang cakap tahap yang tua sudah. Bertindaklah semasa kamu rasa
percentage terhadap hubungan tu tidak boleh berjaya. Jadi jangan mengharapkan magic terhadap pasangan kamu. Okay, dalam poin ni, okay, this is credit to kelas cinta, okay. Kami dapat poin ni daripada sana. Thank you, diorang sudah buat research. Suami tu kerja idea in video type. So dia cakap sini, kalau kamu sebagai isteri, kamu sudah mula berfikir pasangan kamu tu no use. So kamu macam rasa, bagus ya aku kahwin dengan si Anu dulu, bagus ya aku kahwin dengan si dia dulu, bagus ya aku kahwin dengan ex-boyfriend aku yang dulu. Bila dia sudah ada fikiran begini, artinya dia memang langsung tidak ada penghargaan sudah dengan dia punya existing husband ataupun wife. So itu pun boleh lead kepada satu option perceraian sudah kan? Betul. So maksudnya di sini, pastikan kamu tu macam mana kamu punya perasaan. So kamu boleh memilih di antara dua, sama ada mau berubah, memberi peluang, ataupun bertindak untuk mengakhirkan perhubungan suami istri. Dia punya poin yang di sini, banyak poin-poin yang kita ucapkan ni, kebanyakannya lah mental lah. Yes, mental torture sudah. So apa tindakan yang perlu kamu buat? Ada dua. Pertama, mengakhirkan dengan perceraian. Dengan baik. Kedua adalah memberi peluang dengan membuat satu ikatan perjanjian undang-undang. Okey? Maksudnya di sini, kalau kamu tidak buat dua perkara ni, kamu akan makan dalam sehinggalah kamu menutupkan mata ataupun nafas yang terakhir. Tidak happy. Semua orang ada hak untuk happy. Yes, kamu itu pilihan kamu. Tepuk dada, tanya iman. Kalau kamu rasa kamu mau pendam lah, biar saja Allah yang balas, itu pilihan. Tapi Uncle sudah bagi advice, Uncle sudah bagi tips, expert advice, macam mana cara kamu bertindak. Selalu orang, Uncle banyak posting-posting yang ada di FB. Selalu orang tanya, Uncle ini apa mau buat? Ini Uncle apa mau buat? Actually, dalam perundangan ini ada dua. Mau bagi peluang atau mau bertindak untuk orang cakap untuk mengakhirkan penderitaan tu. Bila kamu pilih untuk mengakhirkan penderitaan tu melalui cara mengakhirkan perkahwinan adalah bercerai. Kalau kamu cakap mau akhirkannya dengan tindakan warning adalah membuat satu ikatan perjanjian. Maksudnya di sini, apabila kamu memberi peluang kepada si pasangan, mesti ada satu hitam putih. Sebab kalau tidak kamu buat hitam putih, dia akan berpanjangan. Mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, kita pun dah tahu berapa kali. So kalau itulah yang kamu mau, dapatlah kamu bertindak. So pilihan dia ada dua, bercerai atau membuat ikatan perjanjian persetujuan. Okey, bila kadang-kadang kan ada isteri ni kan yang dia jenis relax bah. Dia jenis tak peduli, bodoh je. Tapi kan dia macam dia hairan kan, orang-orang sekeliling dia kan semua suruh cakap kau bercerai lah dengan laki kau. Macam ramai orang cakap begitu bah. Macam something wrong lah. Something wrong. Jadi mungkin ada benda yang mungkin laki dia ataupun suami dia buatlah yang teruk. Tapi dia tak sedar benda tu teruk. Orang lain semua nampak. Okay. Mungkin itu salah satu juga option kenapa hubungan tu tidak perlu diteruskan lagi. Yes. Kadang-kadang orang lain lagi nampak daripada kita sendiri. Iya, kalau kamu rasa macam gitu, benda gitu pun kamu boleh buat dua pilihan tadi. Sama ada mengakhirkan dengan perceraian atau memberi peluang dengan membuat ikatan perjanjian. Okay? So whatever happen, hak pilihan di tangan kamu. Okay, poin yang tak mau cakap lagi ni kan, ini memang betul-betul berkenangan hati sudah kan. Bila laki kamu mau buat baik ataupun isteri kamu mau buat baik, kamu rasa sangat bersalah. Macam kamu actually betul-betul tiada hati sudah tu kalau begitu. Macam kalau macam memang dalam hubungan suami isteri tu mungkin dalam 5-10 tahun tu memang dingin sudah. Terus suddenly macam suami kamu tu dia bawa kamu pergi romantic dinner lah contohnya. Tapi kamu betul-betul tiada perasaan sudah. Kamu sendiri rasa bersalah. Macam mau baik-baik dengan dia, macam mau kasih baik hubungan tu, macam betul-betul tak boleh sudah bah.
memang rasa bersalah sudah. Terus kamu pun rasa macam bingung sudah, macam kenapa lagi aku perlu bertahan dengan dia ni. Macam gitu. Itu betul-betul dari hati sudah. Kau pernah jumpa orang begitu? Alhamdulillah belum jumpa lagi lah. Sebab kalau Uncle jumpa pun Uncle akan bagi advice 2 benda saja. Sama ada kamu yang mau bercerai ataupun memberi peluang. Sebab ini cerai dan nikah ni adalah pasal hati. Ya, hati, betul. Hati kamu. Hukum memang ada memberi hak kepada kamu untuk bercerai ataupun diijab kabulkan. So kamu nak boleh paksa pasangan ni, sebab dia kahwin ni sebab dua-dua suka. Dia bercerai ni bukan pasal dua-dua anda suka. Satu orang saja anda suka, dia boleh bercerai. So maksudnya di sini, bila kamu tidak mau bercerai, pastikan pasangan kamu tu tidak ada cerita anda suka sama kamu. Sebab benda ni, berlakunya perceraian tu disebabkan oleh satu pasangan tu memang tidak mau. Memang apapun dibuat memang tak mau sudah. Itu memang because of hati sudah. Sebab itulah Uncle kadang-kadang kesian terhadap pasangan yang dia beranggapan benda ni adalah disebabkan oleh black magic apa semua kan. Uncle tidak menafikan benda tu wujud, tapi kadang-kadang benda ni dia hanya dapat delay. Maksudnya dia tetap juga akan berakhir dengan perceraian. So maksudnya di sini bukan Uncle cakap mencuba untuk perbaiki itu tidak okey, tapi sebenarnya dia cuma boleh delay. Jadi perkara black magic ni Uncle boleh cakapkan 50% lah. Mungkin dia punya dia punya kebenaran tu lah. Sebab apa? Tangan ni kalau tidak ditepuk berdua, dia tidak akan berbunyi. Sebab selalunya jadi alasan ini Uncle paling banyak lah jumpa di mana suaminya ni tidak mau bercerai. Sebab kan dia cakap isteri dia ni kena black magic lah, kena bikin-bikin supaya kami ni dikena pembenci lah apa semua. So sebenarnya dia berbalik kepada perkara asas. Apabila kamu ni seorang yang tidak menitik beratkan terhadap solat, so bab-bab begini ni dia akan menjadi kacau. Cubalah kamu, orang cakap 5 waktu dan mengamalkan dengan bacaan Al-Quran, insyaAllah hal-hal demikian ni dia tidak akan menimpa dengan pasangan tu. Walaupun apa alasan kamu, bini kamu kena buat, suami kena buat, Uncle punya story case tu selalu berakhir dengan perceraian juga. Last kan? Yes. So kenapa perlu kamu bagi alasan begitu kalau kamu tahu benda ni akan berakhir dengan perceraian? Sebab apa? Belum lagi Uncle jumpa yang begini ni dia sehat. Selalunya memang berakhir dengan perceraian juga. Macam mana dia kena ruqyah habis pun, kalau lelaki itu mau sama perempuan lain, dia tetap akan melakukan. Macam ada satu Uncle punya case tu melibatkan dia cakap suami dia ni kena bikinlah supaya suka sama satu perempuan tu. Habis sudah kena ruqyah, sekali tengok sama juga. Dia cuma beli delay 7 bulan dan akhirnya terpaksa bercerai juga. Mungkin kesimpulannya begini, bila ada sebab hubungan suami isteri ni dia berkenaan dengan hati. So bila kalau ada macam masalah, jangan tunggulah lama-lama. Yes. Cepat-cepat kasih back to normal. Ya, betul. Jangan lama sangat. Jangan, ada orang dia semakin lama kahwin, dia semakin lama merajuk. Make sure pasangan kamu jangan merajuk lepas 24 jam. Kalau boleh 2-3 jam tu settle lah. Sebab bila terlampau lama, seminggu, 2 minggu, dia akan ada ruang untuk berbuat satu perkara negatif. Sebab Uncle ada satu experience di mana si isteri ni kunun makan dalam. Bila makan dalam, dia merajuk lama, seminggu. Dalam masa seminggu tu, dia telah berhubungan cinta dengan rakan Facebook. Apalagi kalau cantik kan lah.
sampai dia sanggup lari ke negeri lain untuk jumpa dia punya kawan Facebook. Bayangkan dia bini orang jadi make sure jangan biarkan isteri merajuk terlampau lama. Jangan buka ruang. Bila dia ada ruang, dia akan tertipu, tipah tertipu. Inilah masa inilah tipah tertipu, di mana isteri ini telah lari dengan lelaki lain, dengan dijanjikan bermacam-macam. Rupanya dia kena tipu. Nama dia kena pakai, beli kereta ada, beli yang coach Mehmet, coach yang punya ni, semua nama dia digunakan, Prabot apa semua. Ditipu ni perempuan. Datang jumpa uncle nangis-nangis, uncle saya kena tipu gini-gini. Rakan Facebook kenal atau berapa minggu ya. So, elakkan bergaduh terlalu lama. Kalau merajuk tu biasa. Sebab biasa orang bergaduh dia ada tempo, merajuk lah apa. Dia punya cara untuk kita prevent adalah jangan bagi orang ruang untuk merajuk terlampau lama. Biasalah tuh, bini kadang-kadang merajuk balik pergi rumah ibu bapa. That is normal. Tapi yang tidak normal tuh kamu biar. Jangan biarkan dia lama. Bila lama, dianggap kamu tidak sayang. Jadi bila dianggap kamu tidak sayang, dia cubalah mau berkenalan dengan orang lain, kono test market. Padahal tua sudah nih, bukan muda nih. Mangsa nih dia tidak mengenal usia. Baru dia kena kelentong, bukan alang-alang. Kasih orang lelaki yang tipu dia tuh keluarkan kereta mewah walaupun second hand. Lepas tu waktu tu nasib baik kereta tu tidak sempat loan tuh. Uncle cepat bagi advice supaya batalkan pembelian kereta tersebut melalui pinjaman bank tuh. Tapi dia sudah kena gasak dia punya nama melalui pembelian mesin basuh, TV, peti ais. Nak pugai lain. Ndak pastilah kena pugai. Tapi kalau kena pugai macam mana boleh jumpa uncle balik kan? Minta advice. Mau kasih taunya, dia punya kisah tu bermula dengan merajuk. Bergaduh lelaki bini. Lepas tu konon lari. Mau dapatlah konon yang baik lagi dari lelaki dia. Nah, bukan lagi lebih baik, lebih jahanam lagi dia dapat. Siap dalam masa tidak sampai sebulan, dia sudah dikikis. Walaupun dia tidak berduit, tapi IC dia tu buat loan dia tidak dapat loan kereta, dia ambil tu loan yang macam yalah Coach kah, Singer kah apa kan. Orang penipu ni dia ada cara untuk tipu ni mangsa dia ni. So berhati-hati dengan perkara ini. Sebab perkara ini uncle baru je dapat case ni tahun ni. Tahun ini. Bayangkan zaman sekarang ni masih lagi ada orang menjadi mangsa penipuan. Biasalah jantan-jantan di negara lain tu atau di negeri lain tu, dia cakap dia bujang saya semua. Kan? Yang bikin hairan uncle ni, ini perempuan bukannya muda. Orang cakap sudah berumur pun boleh kena tipu lagi. Yang uncle hairan macam mana dia boleh merelakan IC dia digunakan untuk beli barang. Yang hairan tu, waktu penerimaan barang tu siap dia bergambar lagi dengan coach tu dengan pegang IC. Maksudnya dia kalau di situ dari segi undang-undang dia merelakan sudah. Sebab tu dia kena tanggung lah. Uncle dengar kos dia pun yang itu saja berpuluh ribu. Uncle pun dah tahu macam mana dia boleh jadi macam itu. Tapi dia memang jadi mangsa penipuan tu lah. Ditaburkan dengan janji-janji manis dari seorang lelaki lah apa. Jadi hal demikian uncle nak mau jadilah sama orang di luar sana. Pastikan pasangan kamu jangan merajuk melebihi 12 jam atau 24 jam lah. Jadi bini kau? Bini uncle kadang-kadang kasih can dia merajuk tidak limpas 5 jam. So insyaAllah mudah-mudahan apa yang kami share hari ini memberi manfaat kepada semua followers. Yes. Minta maaf kalau ada yang tersilap daripada kami. Yang baik itu semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu semuanya daripada kami sendiri. Semoga posting ini memberi manfaat kepada kamu suami isteri. Dan please share apa yang bermanfaat ni kepada kamu. Semoga orang lain juga dapat manfaat. Ini bukan satu konsultasi, bukan satu iklan, tetapi sharing tips untuk semua follow uncle supaya kamu lebih
peka terhadap undang-undang syariah. Kita jumpa lagi di hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.